Oke guys, sekarang kita beralih tumpuan kita kembali ke Liga Super setelah perlawanan di antara Sabah menentang Selangor mengakhirkan perjalanan Sabah FC dengan harapan untuk berada di final telah terbantut di dalam perlawanan itu. So sekarang fokus kita adalah perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada 26 hari bulan nanti, itu Sabah akan bertandang ke stadium tuan rumah itu PJ City untuk perlawanan ke-13. So finally kita punya roster untuk perlawanan akan datang telah berada di landasan yang sepatutnya. Pasal kalau kamu tengok untuk perlawanan sebelum ni macam sudah ke sana ke sini perlawanan tu. So itu again adalah hasil daripada impact daripada COVID-19 yang telah berlaku di awal permulaan musim Liga Super ni, telah membatalkan beberapa perlawanan dan dianjakkan ke hari-hari yang lain. Tapi untuk jadual Sabah especially benda tu semua sudah berlalu. So sekarang kita berada di on track untuk perlawanan yang seterusnya, untuk perlawanan ke-13. So untuk head to head ni guys, aku tidak akan sentuh mengenai perlawanan yang telah sejarah perlawanan yang telah berlaku antara kedua pasukan. Itu telah aku buat di video sebelum ni. Aku akan sertakan link dia nantilah kalau kamu berminat untuk melihat sejarah perlawanan di antara kedua pasukan ni. Dan seperti biasa guys, sebelum aku memulakan aku punya prediction ataupun share info-info mengenai kedua perlawanan yang bakal berlaku ni. So macam biasa, prediction match untuk perlawanan ni, aku jemput kamu untuk membeli prediksi kamu tentang pasukan mana yang menang perlawanan ni atau pasukan mana yang seri untuk perlawanan ni, dan berapa jumlah gol yang bakal dijaringkan. Dan insya-Allah aku akan shout out nama kamu di dalam video ulasan perlawanan selepas habisnya match antara kedua pasukan ni. Dan untuk video hari tu, aku dah tertinggal satu nama. Orang tu ada mengadu lah di dalam ruang komen. Aku minta maaf sangat banyak. Macam aku ni manusia, of course kesilapan akan aku lakukan. So untuk shout out siapa-siapa yang berjaya meneka dengan tepat hasil daripada perlawanan kedua pasukan ni, insyaAllah aku akan cuba sebaik yang mungkin untuk memasukkan nama dan cuba untuk tidak meninggalkan nama kamu. Apapun minta maaf Allah-Allah sekiranya benda tu terjadi lagi. Okay guys So ini adalah lima keputusan terakhir di antara kedua pasukan hasil daripada perlawanan yang telah mereka lalui. Kalau kamu tengok di situ, PJ City adalah satu tim yang memang mampu untuk mendapatkan keputusan seri sebenarnya, walaupun mereka beraksi home ataupun away, tapi mereka masih mampu untuk menjaringkan gol pada tiap-tiap perlawanan tersebut. Kecuali untuk menentang JDT, of course diorang tewas 0-4 pada perlawanan itu, dan juga mereka seri sewaktu menentang KL City. Tapi kalau kita tengok perlawanan selainnya, itu Melaka United, Penang, Kedah, walau macam mana keadaan sekalipun, mereka tetap mampu untuk menjaringkan gol. So ini adalah satu keupayaan yang bagi aku cukup unik untuk PJ City lah, di mana mereka ni adalah satu tim yang tidak mahu kalah dalam perlawanan tu. Walau macam mana pun diorang masih berjuang untuk mendapatkan gol. Biarlah keputusan tu seri. Aku tengok ini PJ City sekarang. So boleh dikatakan mereka ni adalah merupakan satu tim yang tidak mudah untuk ditundukkan kerana mempunyai semangat juang yang cukup kuat. Walau macam mana pun di sepanjang 5 perlawanan, PJ City telah mengutip sebanyak 4 seri dan juga satu kekalahan. Of course kekalahan menentang JDT, tim mana yang belum kalah lagi menentang JDT ni paling hebat pun seri sajalah. Dan gol yang telah dijadikan oleh JDT untuk PJ City adalah sebanyak 14 gol dan bolos sebanyak 20 gol. So kemampuan PJ City sebenarnya cukup seimbang lah bagi aku, di mana mereka masih mampu untuk menjaringkan gol. Walau macam mana pun downside dia ada di bahagian pertahanan dan juga mungkin penjaga gol mereka kerana telah concede sebanyak 20 gol. Untuk Sabah pula guys, untuk Liga Super Malaysia ni kita masih berada di track yang sepatutnya, di mana hasil daripada 5 perlawanan, 3 perlawanan telah berjaya dimenangi dan satu seri serta satu kalah again menentang JDT. So kita telah menjaringkan sebanyak 20 gol dan 11 bolos. So setakat ni bolos yang tertinggi kita pernah kutip untuk 5 perlawanan adalah sewaktu menentang JDT sahaja. Dan hasil daripada 4 perlawanan sebelum ni lagi, tertinggi bolos yang berjaya kita kutip adalah sebanyak 1 gol saja, menandakan di situ kita masih berada di dalam keadaan yang cukup stabil lah, especially untuk di bahagian defense. Walau macam mana pun 20 gol yang berjaya kita jaringkan
tidak konsisten sebenarnya, especially untuk bahagian striker, di mana again gol-gol yang dijaringkan oleh pasukan Sabah ni hadir daripada pemain yang berada di midfield dan juga defend. Kemampuan masih wujud di situ, tapi setakat mana, sejauh mana player-player yang berada di midfield dan juga berada di bahagian defender ni mampu untuk menjaringkan gol, itu satu persoalan yang memang menjadi tanda tanya lah, memang menjadi persoalan untuk penyokong pasukan Sabah sebenarnya, kerana hasil daripada perlawanan menentang Selangor tu terbukti di situ. uh, Defender dan midfield kita cukup berhempas pulas untuk mengekang serangan yang dilakukan oleh Selangor dan menyebabkan fokus mereka lebih kepada bertahan, mengekang pergerakan daripada menjaringkan gol. Dan memang kita nampak itu tidak ada sebarang gol yang berjadi jaringkan untuk pasukan Sabah pada perlawanan tersebut. Membuktikan lagi serangan kita memang memang banyak, memang mempunyai isu. So sekiranya benda ni diulang sekali lagi, di mana sekiranya uh, PJCT memberikan aksi yang cukup cemerlang, so ia akan memberi kerja yang cukup berat untuk midfield dan especially bahagian defense kita, menyukarkan mereka untuk naik ke atas atau mencari peluang untuk menjaringkan gol. Dan sekiranya isu penjaring, isu forward Sabah ini berjaya diselesaikan dengan kadar yang segera, memperkenalkan satu taktik yang baru untuk menghidupkan link di antara defense, midfield dan juga defense. So at least macam aku cakap juga pada video sebelum ni, at least kerja defender kita kurang dan mereka mampu untuk membantu serangan bahagian hadapan kita. Itu yang balik-balik aku sentuh benda ni, balik-balik fans Sabah juga sentuh pasal benda ni. So tidak banyak yang dapat dilakukan, tidak ada transfer windows lagi. Transfer window akan berlaku selepas habisnya semua perlawanan ni. By that time pun aku hopefully Sabah menuju ke hujung perlawanan terakhir Sabah untuk Liga Super ni, OKS berjaya menemui lah ramuan yang sesuai untuk menghidupkan bahagian hadapan pasukan Sabah ni. Hasil daripada 5 keputusan yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan, ini adalah kedudukan terkini mereka, di mana Sabah masih lagi berjaya mengekalkan kedudukan di tangga kedua. Jauh beza dia di antara Sabah dengan JDT dan jauh juga beza dia di antara Negeri Sembilan dan Sabah. Melihatkan sini kedudukan kita untuk kekal berada di tangga kedua cukup baik dan cukup selesa, tapi tidak boleh begitu confident kerana masih ada banyak lagi baki perlawanan yang bakal kita lalui. Sebelum aku share kamu prediction terakhir kamu, aku ingin berkongsi kamu beberapa fakta menarik yang perlu kita lihat sebelum perlawanan ini. Iaitu untuk bahagian Sabah, aku ingin menyentuh sedikit mengenai kelibat ketiga pemain ni, sama ada mereka cukup fit untuk turun pada perlawanan yang akan datang, iaitu Sadil, Jackson dan juga Dominic. Adakah mereka cukup fit ataupun layak untuk beraksi pada perlawanan ini? Itu adalah menjadi persoalan kita. Walau macam mana pun, pengganti untuk ketiga-tiga pemain ini so far bagi aku tidak mempunyai sebarang masalah lah, kerana pada perlawanan, beberapa perlawanan especially pengganti untuk tiga pemain ini adalah Farhan, Hanafi Tokyo dan juga of course Pak Tisu yang akan turun kembali ke bahagian defensif, dan juga bahagian defensive midfield akan diketuai oleh Gary Steven Robat, atau memang percaturan yang biasa kita nampak pada perlawanan itulah. Tapi sekiranya Sadil tidak dapat turun pada perlawanan ini, Farhan bagi aku adalah satu player yang cukup layak untuk berada di starting 11 pada perlawanan ini. Dan of course Jackson, bagi aku memang hasil daripada perlawanan menentang Selangor, Hanafi diturunkan, walaupun Hanafi ni aku rasa ini adalah perlawanan pertama dia turun untuk aksi Liga Malaysia, tapi hasil daripada perlawanan menentang Selangor tu aku nampak dia belum sesuai ataupun layak untuk beraksi di perlawanan yang mempunyai profil yang tinggi. So contoh macam Selangor ni antara satu tim yang kuat juga. Di situlah aku rasa level dia belum sampai itu. Tapi untuk PJCT ni aku rasa untuk Hanafi turun beraksi pada perlawanan tersebut kesebelasan utama dan full 90 minit. Pasal bagi aku dia macam tadi lah, perlawanan yang bakal berlaku ni ada yang high profile match, ada yang profile match dia rendah saja. So bagi aku Hanafi should start untuk peluang PJCT ni untuk memberikan confidence dan juga play style dia untuk formation yang disediakan oleh OKS untuk bersedia menghadapi perlawanan yang punya profile yang tinggi. Itu pandangan aku untuk Hanafi lah. Selain itu juga formation dan juga
Formation sebenarnya bagi aku tiada masalah, tapi unless OKS mau tweak lagi formation ni kerana hasil daripada beberapa player yang tidak ada, tapi sekiranya formation 3-4-3 ni dikekalkan juga, aku mau melihat di depan tiga penyerang Sabah ni dikelolai oleh Taiki Kagayama, sekiranya tidak sadil lah, Taiki Kagayama, Amri Yahya dan juga Farhan. Okey, itu apa yang aku nampak lah, dan aku mau melihat Badrul Bakhtiar kembali ke posisi asal dia, itu di bahagian tengah selaku playmaker kita, kerana ada beberapa perlawanan di mana dia telah diletakkan di bahagian hadapan dan juga sayap. Kelibat dia kita cuma boleh nampak di bahagian itu saja, so menyebabkan di bahagian tengah kosong. Jarang, tidak gerakan-gerakan yang berbahaya daripada tengah lah. Aku faham kenapa Badrul Bakhtiar diletakkan di bahagian wing, itu menggantikan Sadil, kerana hantaran-hantaran lintang Badrul Bakhtiar juga cukup berbahaya, tapi menyebabkan di bahagian tengah, gerakan daripada bahagian tengah kurang berbisa. Itu kenapa aku mau Badrul Bakhtiar kembali di bahagian tengah. Of course yang lain-lain tu bagi aku sudah berada dalam satu kedudukan yang cukup baguslah untuk berada di posisi mereka dan beraksi di bahagian posisi mereka sendiri. So itu pandangan aku dan juga benda yang aku mau sentuh mengenai Sabah FC untuk perlawanan ini. Dan untuk PJ City pula guys, hasil daripada perlawanan yang telah last match yang telah mereka lalui, kalau kita tengok sini diorang telah seri dengan pasukan pasukan Melaka 2-2 mengikut akhbar yang telah dikeluarkan. Aku mereka amat berpuas hati dengan prestasi mereka, especially untuk menentang Melaka pada perlawanan itu, kerana dikatakan P Maniam kah kalau aku tak silap, diorang punya coach telah membuat tweak sikit pada perlawanan tersebut, di mana Darren Lock digandingkan dengan Khairil Darren Lock selaku forward lah, dua forward untuk PJ City adalah gandingan terbaru, iaitu Darren Lock dan juga Khairil, telah memberi impact yang positif untuk tim mereka di bahagian hadapan, yang dikatakan telah memberi membuka lebih banyak peluang untuk mereka menjaringkan gol pada perlawanan yang telah mereka lalui, dan juga mereka yakin yang aksi sebegini boleh membawa mereka untuk menjaringkan gol lagi lah untuk perlawanan yang akan datang, especially untuk menentang Sabah. Dan satu lagi, mereka amat dahagakan kemenangan lah mengikut dia orang punya statement pada news tersebut, di mana mereka yakin sekiranya mereka mampu untuk mengekalkan keputusan seri ini dengan konsisten cara permainan, dia orang mampu untuk akhirnya mendapat kemenangan untuk menentang Sabah. Itu yang mereka katakan untuk match menentang Sabah ni. So keyakinan dia orang cukup tinggi lah untuk perlawanan menentang Sabah ni. So satu lagi faktor utama adalah mereka selaku tuan rumah bagi perlawanan ni. So itu adalah dua benda yang perlu kita perhatikan lah untuk PJ City. Dia punya motivasi PJ City untuk menentang Sabah untuk 26 hari bulan ni. Dan seterusnya, dua player yang menjadi tumpuan pada perlawanan ini, of course penyerang PJ City sendiri itu Darren Lock. Aku personally suka untuk tengok Darren Lock berada di Sabah sebenarnya, tapi bukan itu yang terjadilah. So tidak apa, insyaAllah kalau Darren Lock mau, mungkin musim depan boleh cubalah kita dapatkan Darren Lock untuk cuba mempertajamkan bahagian serangan Sabah. Dan juga Pak Tisu sendiri, di mana kedua-dua pemain ini adalah merupakan penjaring terbanyak bagi kedua-dua pasukan, berkongsi 6 gol. Again, beza dia, Darren Lock adalah striker, di mana Pak Tisu adalah defensive midfield dan juga defend untuk pasukan Sabah. So adakah kedua-dua pemain ini berjaya meneruskan diorang punya rekod untuk menjaringkan gol? So itu adalah again antara tumpuan untuk perlawanan di antara kedua pasukan ini. So okay guys, itu adalah perkongsian aku, pendapat aku untuk kedua perlawanan ini. So prediction terakhir aku di antara kedua pasukan ini adalah aku memberikan Sabah sebanyak 55% dan 45% untuk PJ City. Aku yakin Sabah akan menang perlawanan ini walau macam mana pun, walau apapun yang terjadi pada perlawanan sebelum itu menentang Selangor. Tapi sebenarnya 55% tu boleh aku tolak ke 60% sekiranya betul Sadil, Jackson dan Dominic mampu untuk beraksi pada perlawanan ini. So 45%, 55% sebenarnya adalah satu percentage yang cukup dekat. Belum boleh memberi kemenangan mutlak untuk Sabah. Pasal again 10% perbezaan ni bukanlah satu jumlah yang besar sebenarnya. So ini adalah prediction aku guys. So sekali lagi sila tekan di ruang komentar di bawah mengenai prediction kamu tentang keputusan terakhir perlawanan ini, dan aku akan shout out nama-nama orang yang berjaya meneka dengan tepat. So ya, sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga
share aku punya video dan untuk kamu, aku tengah aim untuk mendapatkan 5,000 subscribers sekarang ni. So bantuan anda semua amatlah aku hargai. Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang guys. Assalamualaikum.